Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sambungan yang minggu lepas, ta'rif ihsan. Ta'rif ihsan tu yang ketiga tu. Ta'rif ihsan jumpa dah. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa ikhlas. Berbuat baik ni buat benda yang baik, amal-amal yang baik. Buat benda baik dengan ikhlas pada Allah. Oleh seseorang pada segala taatnya, pada semua benda-benda yang taat kepada Allah, itu benda baik. Dan benda baik mesti disertai dengan ikhlas. Ikhlas tu maksud bersih hati, tak campur dengan benda lain. Buat amal ibadat 100% kerana Allah, itu maksud bersih. Kalau buat amal ibadat ada dua tujuan, tiga tujuan, itu dia tak panggil ikhlas. Dia bercampur dengan benda lain, tak bersih, tak suci sebab campur. Kan? Mana-mana ibadat kita buat kerana Allah. Baca Quran kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Baca Quran bukan kerana nak riak, sum'ah, nak tunjuk pada orang surah sedap, baca sedap, kena tajwid, nak tunjuk kepada macam-macam lah. Hak tu dia panggil tak ikhlas sebab campur dengan benda lain. Jadi nak ikhlas ni susah lah, susah nak ikhlas. Kita buat benda baik kerana Allah, kan? Buat tolong, bantu surau, buat gunung, buat yang ni. Allah Ta'ala yang tahu hati kita, ikhlas tak ikhlas. Sebab tu semua orang dia takut jatuh dalam riak, dalam sum'ah. Dia mai buat amal kebaikan kat surau, kat masjid, dia mai tengah-tengah malam. Dia mai pukul 1 pagi, 1 pagi, 2 pagi, pergi kat masjid, pergi kat tandas, cuci tandas. Kalau berani lah pergi 1 pagi. Saya elok-eloknya Assalamualaikum. Agak-agak berani tak pukul 1 pagi? Pukul 2 pagi boleh? Dua orang tak payah. Seorang 1 pagi pergi dekat surau ni pun tak apa, berani tak? Pergi 1 pagi. Dengar apa nama kucing terjun terpul. Sebab tu kalau kita takut jatuh dalam riak, sum'ah, ujub, kita mai tolong surau, buat masjid, mai pukul 3 pagi, 2 pagi. Itu bersih lah, tak ada siapa tengok, kan? Tu hati pula dah. Itu susah tu, nak jaga tu susah tu, kan? Awal dia nak ngelak daripada orang, lepas tak ada orang dia main perasaan pula, aku ni rajin pada orang lain ni, dia main pula dah. Itu kacau, kan? Susah pun nak ikhlas. Payah. Tolong buat.
Sebab tu ada seorang ulama di Mesir, ulama yang tersohor, nama Syekh Sya'rawi. Dia apabila dia meninggal dunia, boleh katakan jutaan orang pergi sembahyang. Daripada pagi sampai tengah malam tak habis-habis orang pergi sembahyang kat kubur dia. Dia ada hospital sendiri, semua dia free buat kerana Allah. Ada tahfiz sendiri, semua ikhlas pada Allah. Kan? Dia satu hari ada driver bawa dia nak pergi ceramah ke sebelah Kehera. Sampai di tengah jalan, sampai di satu tempat, dia kata berhenti sat sebab dia tengok ada masjid. Tempat tu ada masjid. Dia kata berhenti sat sini. Driver dia berhentilah. Berhenti situ, masjid tu. Dia kata kamu tunggu sat sini, aku nak pergi tandas. Driver ingat dia nak pergi tandas, nak pergi kencing ke apa ke. Rupanya driver dia kata apa yang lama sangat ni. Dia pergi tengok, dia cuci mangkuk tandas. Ulama besar tu pergi cuci mangkuk tandas dengan tangan dia. Sebab apa? Orang tanya sebab apa? Dia nak buang sifat bangga, sifat kemegahan, takabur, riak. Dia nak buang sifat tu dengan cara tu. Tahu boleh buat? Buat boleh. Maka aku tak sampai hati. Itu maksud ikhlas. Ikhlas buat ibadat kerana Allah. Apa maksud ikhlas? Tengok dia punya ada syarah dia di bawah dalam kitab ni. Ikhlas itu ialah membersihkan hati. Kita kena bersih hati. Kan? Kalau luar elok, hati tak elok, tak jadi. Dia kena dua-dua elok. Hati elok, luar pun elok. Kita tak mau setengah orang luar elok dengan pakaian dia, dengan serabah sebagainya, tapi hati tak elok, tak mau juga. Allah tak nak tengok hati. Allah tak nak tengok hati dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa parah dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Taala melihat kepada hati kamu. Sebab tu kita kena belajar ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan hati. Kalau hati kita bersih, luar insya-Allah akan bersih. Apabila hati bersih, orang nampak Allah Taala campurkan satu perasaan kepada orang lain, sayang kepada kita, suka pada kita, dan orang tengok kita tu berasa bersih. Orang tengok kita tu, maka dengan sebab mereka tengok kita, mereka ingat Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala campur sifat sangka baik mereka itu kepada kita. Sebab kita hati bersih. Nak bersih hati itulah yang soal. Sebab tu kita perlu belajar ilmu tasawuf. Ikhlas ialah membersihkan hati daripada campuran riak. Riak ni maksudnya makan puji. Semayang duk soh depan. Niat masing-masing lah. Dan sum'ah, memperdengarkan kebaikan dia kepada orang lain. Kita dia main dekat kita, dia sembang, kita senyap. Kata dia habang, aku alhamdulillah lah, aku pergi buat umrah 8 kali dah. Pak cik berapa kali? Saya tak sekali pun tak pergi lagi. Dia sembang hak baik dia kepada orang, nak bagi orang dengar kata dia terbaik. Itu dia panggil sum'ah, memperdengarkan kebaikan yang dia buat kepada orang lain. Aku alhamdulillah lah, baru ni beli kebun getah 20 long. Duk cerita kat orang tu benda-benda tu. Jadi orang tak tanya apa, pergi cerita buat apa. Itu dia panggil sum'ah, memperdengarkan kebaikan, kemegahan apa yang dia miliki itu kepada orang lain. Itu dia panggil sum'ah. Jadi kita buat apa pun kita diam saja. Kita bagi sedekah, kita diam. Jangan habaq ke siapa-siapa. Buat amal kebajikan, kita diam. Buat surah, kita diam. Allah Ta'ala yang menilai. Benda yang baik, kalau kita sembunyi, akhirnya Allah Ta'ala akan buka juga benda baik. Buka kepada orang lain, orang akan tahu kebaikan yang kita buat.
dan sebagainya. Maka ikhlas itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ikhlas tu ada tiga bahagilah, 3 bahagian. Yang pertama, ni dia punya syarah dia. Yang pertama, bahawa beribadat engkau akan Allah. Kita beribadat kepada Allah, atau beramal engkau akan suatu dengan tidak tamak engkau pada pahala. Kita buat ibadat kepada Allah, tidak tamak kepada pahala dan tidak lari daripada siksa Allah. Bahkan kerana keadaannya ia adalah Tuhan engkau dan engkau adalah hamba. Itu setinggi-tinggi ikhlas. Kita buat ibadat bukan kerana pahala, bukan kerana tamak pahala, bukan lari daripada siksa. Tapi kita buat ibadat kerana kasih kepada Allah, junjung perintah Allah. Itu dia panggil ikhlas yang paling tinggi. Kita baca Quran kerana siapa? Kerana Allah. Sebab tu apabila malaikat munkar nakir dia mai selepas seseorang itu dikebumikan, masuk dalam liang lahat, dikabur dengan tanah, orang dah balik, maka malaikat munkar nakir mai. Apabila malaikat munkar nakir mai, selepas ditanam saja, semua pahala berderum pakat mai dekat kita. Pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, semua pahala tu selepas kita mati saja di kabur, semua pahala tu main kat kita. Mas terus main sebelah kanan, sebelah kiri, atas bawah, duduk. Jadi apabila semua pahala tu main dekat kita, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, apabila datangnya malaikat munkar nakir, dia halau habis. Dia halau puasa, dia halau sembahyang, dia halau haji, dia halau sedekah, habis dia halau. Sebab apa? Sebab dia nak tanya soalan. Hanya ada ada satu amalan yang malaikat munkar nakir tak boleh halau. Apa dia? Quran. Apabila Al-Quran dia tak boleh halau, malaikat munkar nakir tu tanya, siapa kamu? Quran tu kata, aku ni Quran, aku ni kalam Allah. Kemudian Quran tu berbicara dengan malaikat munkar nakir. Dia kata, hai malaikat munkar nakir, tanya aku ni, jangan tanya si jasad ni, tanya aku ni. Sebab tu dikatakan Al-Quranu hujjatul laka. Quran itu pembela kamu, pembebas kamu, menjaga kamu. Semasa hidup kita baca Quran, siang malam baca. Tak jemu-jemu baca. Kalau jemu pun lawan. Sebab itu mujahadah, lawan nafsu. Kita tentang nafsu, jangan ikut nafsu. Nafsu suruh ikut dia. Tak apa, rehat dulu. Masa panjang lagi, pergi tidur dulu. Lawan nafsu. Hidup ni sementara saja, 60, 50, 60, 70, lepas tu matilah. Bukan lama mana pun. Sedangkan yang Allah Ta'ala nak bagi syurga yang lebar dia, 7 langit, 7 bumi, dia punya lebar dia, nak bagi dekat kita. Jadi kita nak dapat syurga yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita tu kena mujahadah. Jadi apabila Quran tu pembela kamu, jadi malaikat pun dia tak soal apa lah. Sebab apa? Sebab Quran tu jadi pembela kita. Akhir sekali malaikat pergi macam tu saja. Dan Quran ni dia duduk dengan kita dalam kubur sampai ke hari kiamat. Dia tak akan berpisah dah. Duduk selama-lamanya. Sebab tu Al-Quran hujjatul laka, pembela kamu. Au alaika, ataupun Quran itu melaknat kamu. Kita nak jadi Quran tu pembela kita dalam kubur. Tapi ada sebahagian manusia Quran tu laknat dia. Sebab apa? Semasa hidup
dia tak mau belajar Quran, tak mau baca Quran, kan, hina Quran, hukum hakam Quran dia tolak, kan, dia hina macam-macam, maka orang yang macam ni dalam kubur besok, di akhirat besok, au alaika, kata Nabi, Quran itu laknat dia. Malaikat Munkar Nakir nak tanya, biar pergi kat dia, Quran lah tak berdamping dengan dia. Jadi jadi Quran tu kita kena bacalah, baca siang dan malam, supaya Quran itu syafaat kita. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, kana mashhuda, menjadi pembela, menjadi saksi kepada Allah. Maksudnya Quran yang kita baca sebelum masuk waktu subuh, sejam sebelum ataupun setengah jam sebelum subuh, baca Quran. Quran kalau kita baca ketika itu, Quran itu sangat-sangat menjadi hujah pembela kita di alam barzakh besok. Bukan mudah nak buat tu. Waktu lain kita boleh baca, lepas maghrib boleh baca, lepas asar boleh. Tapi nak baca Quran sebelum fajar tu, waktu nyenyak tidur tu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tarik kain selimut. Kain selimut tu berat. Tanggung gula boleh. Orang dulu dia tanggung padi, padi satu guni dia tanggung. Ni kain selimut pun berat, dia nak buang berat. Sebab itulah Quran sebelum fajar tu kalau orang boleh baca sebagai amalan dia, maka di alam barzakh besok kubur dia bercahaya. Nurul laka, cahaya bagi kamu semua. Yang kedua, tadi ikhlas yang paling tinggi yang saya sebutkan tadi, kita buat amal ibadat bukan kerana tamak pahala, bukan lari daripada seksa, tapi kita buat ibadat kerana cinta sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maqam yang tinggi sekali. Yang kedua, kita beribadat kepada Allah kerana nak mengambil pahala. Kerana kita nak pahala dan takut seksa Allah. Kalau aku semayang dapat pahala, nak masuk syurga. Kalau tak semayang kena seksa. Dia main macam tu. Ada perasaan macam tu. Hak tu dia panggil maqam pertengahan. Okeylah pertengahan. Hak ni tinggi sangat. Kod tentuan ada macam tadi kot. Hak peringkat pertama ada tak? Ada? Kalau ada tu wali je. InsyaAllah. InsyaAllah tu ada tu. Hak kedua ni memang semua kita ada lah. Kalau aku tak semayang masuk neraka, kalau semayang dapat syurga. Dia ada macam tu, kan? Itu dia panggil maqam yang pertengahan. Okeylah. Sebab tu khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan pertengahan, kan? Kadang-kadang macam kita buat amal ibadat lah, dia rajin sangat, dia rajin. Kalau rajin sangat tu bagus, tapi dia kalau rajin sangat pun, terlampau rajin sangat, sampai satu masa dia akan tinggal tu. Betul tak? Ada yang malas sangat, tu pun lagi teruk, kan? Malas sangat tak buat apa langsung, kan? Jadi kita ambil hak pertengahan. Nak kata rajin sangat pun tak, malas pun tak, tengah-tengah. Tu okeylah, kan? Macam kita dah baca Quran lah, kan? Sehari kita baca boleh satu ain. Ada pun kita kata baca 2 muka lah, kan? 2 muka. Doa satu ain ke satu ain tu dia hampir 2 muka lah, kan? Hari ni satu ain 2 muka, esok 2 muka. Kira kita buat tiap-tiap hari. Ada setengah orang dia cas bateri tu kuat sangat, bateri baru, kan? Sekali dia baca 3 juzuk
3-4 jam 3 juzuk. Lepas tu dia tinggal setahun. Tahun depan boleh baca. Tu tak jadi. Tu dia tak jadi. tu bahaya. Bagi bagus, tapi dia buat masa tu lah, lepas tu tinggal terus. Kita tak mau, kita kena buat pertengahan. Hari ni 2 muka, esok 2 muka, lusa 2 muka, strip buat macam tu. Kalau boleh buat macam tu, kira istiqamah, okeylah. Tu. Sebab itulah orang nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni, nak berjumpa dengan Allah ni, dia kena boleh baca Quran, kena rajin baca Quran dan boleh baca Quran ni. Quran pun tak baca Quran pun tak boleh. Jadi orang macam ni jangan duk mati lagi lah, dia kena belajar dululah. Seboleh-bolehnya kita nak mati tu, kita boleh baca Quran. Setiap huruf tu syafaat. 1 huruf 10, 2 10, 2 20, 3 30, alif lam mim 30. Ni tak boleh baca Quran. Belajar tak mau kan? Belajar tak mau. Belajar tak mau teruk pun. Belajar pun tak mau. Dah boleh minta belajar. Lagi teruk tu. Tu Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi kata bacalah Quran. Sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat syafi'an, dia penolong, syafaat orang yang membaca. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku adalah membaca Quran. Membaca Quran tu nazran, melihat. Walaupun dia boleh hafal 30 juzuk, tapi pahala hafal 30 dengan tak tengok. Kita baca Quran dengan tengok mashaf, dengan kita baca Quran tak tengok mashaf, dengan jalan hafal, tengok mashaf tu pahala besar lagi. Jangan buat mentang-mentang boleh hafal 30 juzuk, tak mau tengok Quran dah. Baca pun baguslah kan. Tapi kita nak, Nabi kata afdalu ibadati ummati qiraatul Quran nazran. Sebaik-baik ibadat umat aku baca Quran, melihat. Ni mata kita duk tengok Quran ni, lama-lama mata kita pun akan jadi cerah balik, jadi elok balik, sebab tengok Quran. Kita buka Quran nak baca, dia main tak larat, tapi tengok pun dapat pahala dah. Besar Quran ni, Sebab itulah syafaat yang paling besar adalah syafaat Quran. Syafaat orang yang mengamalkan dengan Quran, baca Quran. Yang ketiga, ikhlas yang pangkat yang paling rendah sekali. Yang paling rendah. Apa dia? Beribadat engkau akan Allah supaya mendapat kemuliaan dengan ibadat. Dibangsakan dia kepada Allah. Maksudnya dia buat ibadat kerana nak kemuliaan. Orang kata pak cik ni rajin dah main surau dah. Umur 80 dah rajin main surau sembahyang tu. Nak baca Quran. Iaitu hak tu dia panggil ikhlas yang paling rendah sekali. Kita buat ibadat nak bagi orang kata kita rajin. Tu rendah sekali. Ataupun dia baca surah Waqiah kerana nak kaya. Orang baca surah Waqiah kerana Allah, tu tinggilah. Dia baca surah Waqiah kerana nak kaya. Tu ikhlas yang paling rendah sekali. Tapi tak apalah, baca juga, jangan tak baca langsung. Hak teruk tak baca langsung tu. Dia tahu pahala tapi tak baca. Ni sebab tu dalam matan Zubat kata fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan. Fa'alimun bi'ilmihi, orang yang alim dengan ilmu. Dia orang ni alim dengan ilmu, dia tahu halal haram, ni boleh tak boleh. La ya'malan, dia tak beramal. Jadi orang yang alim macam ni ada ilmu tak beramal, dia menyalahgunakan ilmu.
tuntutan ilmu tu dia tak ikut. Ilmu kata benda ni haram. Oh, dia kata ada tafsiran lain yang membolehkan. Dia banyak tafsir pula. Ada sebab dia ada kepentingan duniawi. Nak pangkat besar lah apa semua. Jadi orang alim yang tidak beramal dengan ilmu ni mu'azzabun, diazab, diseksa min qabli, sebelum ubadil wasan, sebelum kafir penyembah berhala. Dia kena dulu, dia kena seksa, kena tibai dulu. Orang yang alim ada ilmu tak beramal dengan ilmunya, dia akan diseksa di akhirat dalam neraka sebelum kafir penyembah berhala. Lagi dahsyat, tak beramal. Cuba tengok balik. Dan iaitu beribadat, iaitu ihsan tu, iaitu ihsan itu beribadat akan Allah. Ibadat ni dia ada dua. Satu ibadat umum, yang kedua ibadat khusus. Ibadat khusus tu dia merujuk kepada ibadat fardu ain kepada setiap orang, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, Quran. Itu ibadat khusus, setiap orang kena buat. Yang kedua ada ibadat umum, bentuk umum, iaitu setiap perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tolong orang sakit, tolong beli ubat, tolong kawan ni kerana Allah, bukan kerana udang sebelit mi. Itu pun bahaya juga. Dia tolong juga, tapi tolong ada masalah, ada untuk dia. Lama-lama boleh kat dia. Dah sungguh ni, bukan cerita lawak, sungguh. Ada satu orang, tak mau cerita siapa dia. Dia ada belah sana. Ada orang lain. Orang yang mau baik tu. Nah. Sebelah sana lah kan. Dia sewa satu rumah. Ada anak seorang. Tak apalah. Perempuan ada anak seorang tanpa suami, tak ada suami. Dia panggil apa? Umur berapa? Dah abad tu muda lah. Kena tolong lah. Dia perempuan ada anak, tak ada suami. Dia panggil apa? Dia panggil armalah. Armalah tu janda lah. Armilah kan. Armilah tu janda. Dia cerita sungguh ni. Itu dengar tu. Dia bukan apa, dia duduk sewa rumah sebelah lah, rumah kat rumah saya tu kan sebelah. Lepas tu ada seorang hamba Allah lelaki ni, dia tolong dia tolong beli barang, dia tolong angkat TV masuk, dia tolong naik atas bumbung tu, pasang ni punya tu. Dia kat atas tu. Saya duduk dalam firasat saya lah. Dalam firasat saya ni tak lama mereka akan kahwin juga. Lepas tu betul. Lepas tu dia pindah duduk tempat lain. Saya jumpa kat market. Saya tengok dapat anak dah. Tu dah. Dia kata firasat betul tu. Betul tu. Ni cerita sungguh. Bukan kata nak lewat tak cerita sungguh ni. Saya tengok market. Dapat anak dah. Dapat dah. Lama dah kahwin? Lama dah. Dia lah. Hak tu pun tolong juga. Tapi tolong ada udang sebelit mi. Hak tu. Kan? Dia kahwin dengan yang dulu
tolong tu lah. Hak tu yang nak abang tu. Oh tu lambat. Ada. Nak cerita tolong tu lah. Dia tolong juga. Tapi tolong tu dia ada niat lah tu, kan? Ada orang yang tolong tanpa niat. Mungkin ada lah kot. Ada lah kan. Tapi jarang jumpa lah. Tu. Tak ikhlas sebab dia tolong air. Ada tujuan dia tu. Ada tu. Tu kan. Tu salah. Jadi dia panggil tadi ibadat khusus itu melibatkan fardu ain kat atas seorang sembahyang puasa zakat haji. Ibadat umum kita buat ibadat kerana Allah yang umum, tolong orang, bagi ubat sakit, tolong macam-macam, tolong buat rumah orang, tolong ni macam-macam lah. Tu. Padahal seolah-olah kita melihatkan dia, melihatkan Allah. Hakikat kita tak melihat Allah. Di dunia ni tak boleh. Kita nak lihat Allah di mana? Dalam syurga. Nikmat syurga yang paling besar sekali iaitu nikmat melihat zat Allah, melihat wajah Allah dengan izin daripada Allah Ta'ala. Nak cerita macam mana tak tahu. Hak tu raja ala ghaib, raja Allah tak boleh tanya. Tadi kalau tanya jadi pelik, jadi bukan-bukan. Hak jangan tanya. Hak yang benda yang tak perlu tanya jangan tanya. Kan? Kalau tanya juga sehari jadi benda pelik. Hak duk berlaku macam itulah. Hak tak suruh tanya, pergi tanya. Jadi menyusah lah. Kan? Hak orang suruh sembahyang tak sembahyang pula. Kan? Duk tanya roh tu apa semua. Kat orang tak kata dah. Qulir roh min amir rabbi, roh tu urusan Tuhan. Ni tanya roh tu macam mana rupanya. Tak boleh cerita macam mana. Quran tak cerita hadis. Kan? Yang Allah Taala suruh tak buat. Yang tak suruh duk pergi tanya pula. Jadi nikmat dalam syurga yang paling besar nikmat melihat wajah Allah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan kamu nadhiratun, boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Bagi orang Mu'tazilah kata tak boleh melihat wajah Allah dalam syurga. Itu orang Mu'tazilah. I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa kita orang Islam masuk syurga boleh melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lain. Jadi macam kita sembahyang lah, kita sembahyang, dia punya tubuh badan kita zahir pun menghadap Allah, kan? Hati kita pun menghadap Allah. Susah tu. Biasa yang berlaku zahir menghadap Allah, Allahu Akbar. Hati dia menghadap orang lain. Dia menghadap pasar malam, dia menghadap nak pergi shopping. Allahu Akbar. Hati tu ingat sana, ingat sini. Nasib baik dia ikut imam. Kalau dia jadi imam, selalu dia ingat sana sini. 4 ke 3 ke 4, 10 dah. 10 dah. Aku nak macam mana nak sembahyang ni? Aku nak body terus ke nak buat macam mana? Tak tahu. Lalu apa dia tak tahu, dia sujud. Dia sujud, orang pun sujud. Dia makin lari pula. Dia tak tahu nak buat macam mana? Bagi bangun tu iman tak ada dah. Orang heran tu apa yang lama sangat ni. Lebih baik mungkin tu imam ni maqam tinggi ni. Maqam tinggi wali ni sujud lama. Makin tengok tak ada. Bahaya tu. Bahaya.
Jadi zahir kita menghadap Allah, batin menghadap Allah, zahir pun menghadap Allah Ta'ala. Hati tidak ingat sana dan tidak ingat sini. Atau zahir padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihat kita. Walaupun kita tak melihat Allah di dunia, Allah Ta'ala melihat kita. Jadi seolah kita melihat Allah walaupun kita tak melihat Allah di dunia. Jadi seolah kita buat ibadat tu, kita nampak Allah Ta'ala yang melihat kita. Jadi kita tak buat benda-benda yang pelik. Sebab itulah ada seorang tok guru, dia anak murid dia ramai, lepas tu dia nak test tengok anak murid dia ni, siapa yang lulus dan tak lulus, untuk nak ganti dia jadi tok guru. Dia bagi semua seorang seekor ayam dan sebilah pisau. Hampa pi sembelih pada tempat yang orang tak nampak. Dia pompi lah sembelih nu lautan tu, siapa pun tak nampak, sembelih. Masuk dalam rumah, siapa tak nampak, sembelih. Semua bawa ayam dalam keadaan sembelih. Ada seorang saja dia bawa ayam hidup dengan pisau. Dia kata, tok guru, saya tak boleh sembelih ayam. Tak ada tempat yang orang tak nampak, Allah tak nampak. Walaupun orang tak nampak, Allah tak nampak. Tak mana pun dia nampak. Maka kata tok guru, kamu ni boleh jadi ganti aku untuk mengajar orang, sebab lulus, dia tahu. Itu di maqam tinggi lah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat kita, maka malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita dalam ibadat. Tuah lalai. Sebab itulah manusia ni apabila dia tak boleh berhimpun dua perkara, benda baik dan benda tak baik, nak berhimpun dalam satu tempat, tak boleh berhimpun. Kalau benda baik, yang tak baik akan terkelak. Ada kalau benda tak baik, yang baik akan terkelak. Maksudnya dunia dan akhirat dia nak berhimpun, nak cantum sekali tak boleh. Kalau orang yang sibuk dengan dunia, akhirat dia tak boleh pergi dah. Akhirat akan tinggal dia. Tuan-tuan, dia sibuk dengan dunia sampai tak ada masa untuk nak pergi ke surau, nak belajar, nak mengaji. Siang malam nak cari duit, nak kaya, seolah dia tak mati dah. Ada orang yang macam tu, dia sibuk dengan dunia. Maka dia sibuk dengan dunia, akhirat tinggal dia, campur dia. Ada sebagai orang dia sibuk dengan akhirat. Dia sibuk dengan akhirat. Dia fikir kematian, fikir mengaji, fikir nak ibadat kepada Allah. Aku ni nak mati dah, nampak alam barzah dah. Seolah nak mati, dia fikir akhirat. Maka orang yang macam ni, dia fikir akhirat, dunia akan lari. Maksudnya dua benda ni tak boleh berkumpul dalam satu masa. Kalau kita kuat akhirat, dunia lari, baguslah. Yang kita tak nak, kita kuat dunia, akhirat tinggal kita. Lingkup. Kita kena kuat akhirat. Apabila orang tu cari akhirat, dunia akan cari dia. Dunia akan menutup kepada dia. Dan ihsan itu dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Maksudnya Islam kita, iman kita nak bagi sempurna, kena ada ihsan. Islam tu merujuk kepada benda luaran. Semayang, puasa, zakat, haji. Itu luaran, baca Quran luaran. Iman benda dalaman. Iman benda kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab, qada, dan sebagainya. Dan ihsan iaitu ikhlas kepada Allah. Iaitu ihsan maksudnya ikhlas, buat ibadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana siapa-siapa. Maka tiada sempurna keduanya, iman dan Islam itu, melainkan dengan dia, melainkan dengan ihsan.
Dalam syarah dia kata, maka dengan sebab ada berhimpun Islam dan iman dan ihsan bagi seseorang itu, diharapkan Allah Ta'ala bahawa disempurnakan barang yang dijanjinya, iaitu lepas daripada masuk neraka dan azabnya, dan dapat masuk syurga dengan segala nikmat dan limpah kurnianya, bahkan dengan ditilik kepada nusus syarak, tiada menyalahi akannya sekali-kali. Nah, kerana Allah Ta'ala kata, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi kita masuk tajuk baru. Yang pertama, bahagian ilahiyat. Apa maksud ilahiyat? Bahagian ketuhanan. Ilmu tauhid ni dia bahas 3 perkara. Yang pertama, dia bahas ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang Allah, Tuhan. Yang kedua, tentang nubuat, tentang kenabian. Yang ketiga, tentang sam'iyat, benda yang didengar dalam Quran dan hadis. Apa benda yang kita dengar daripada Quran dan hadis? Iaitu tentang alam barzah, alam mahsyar, arash, kursi, lauhul mahfuz, syurga, neraka, kausar, haud. Semua tu kita dengar melalui dalam Quran dan hadis Nabi cerita. Ataupun dia bagi awal ghaibiyat, benda yang ghaib yang kita tak nampak. Kena beriman. Walaupun tak nampak tapi kena beriman. Tu dia panggil benda sam'iyat ataupun ghaibiyat. Kita duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Dalam tu ada berapa rukun, tuan-tuan? Berapa rukun syahadat? Rukun muncak ada berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia panggil syahadatain, 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu ada rukun, ada 4 rukun. Kalau orang tanya kita, dalam asyhadu an la ilaha illallah ada berapa? Ada 3. Wa anna muhammadar rasulullah ada 1. Jadi 4 rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah tu ada 4 rukun. Yang tu. Dalam asyhadu alla ilaha illallah ada 3 rukun, iaitu mengesakan zat Allah. Mengesakan zat Allah. Yang kedua, mengesakan sifat Allah. Yang ketiga, mengesakan af'al Allah. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Tu faham secara umum. Sifat kudrat Allah tak sama dengan sifat kudrat makhluk. Sifat kudrat Allah, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Bukan 2 kudrat, bukan 3 kudrat, 1 kudrat. Nanti kita akan belajar ke depan. Dia ada cerita kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kam muttasil fil af'al, kam munfasil fil af'al. Itu bab wahdaniyat. Tak sampai lagi. Jadi bahagian pertama ni ada kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada 1, iaitu kita menerima kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 rukun. Dalam 2 kalimah syahadah ada 4 rukun. Mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan af'al Allah, dan menerima kebenaran kedatangan Nabi Muhammad SAW dan segala hukum hakamnya. Tu mengucap ada
hamba Allah tu dia nak kahwin, kita tanya dia, hang cuba mengucap tengok, hang nak menikah hang kena mengucap. Dia kata boleh, at-tahiyyatul mubarakah, dia baca tahiyat. Orang suruh mengucap dia baca tahiyat. Nah. Kan? Tak apa hang baca tahiyat pun tak boleh. Ingat baca sedap sangat. Orang tahiyat pun tak boleh. Aduh. Nah. Dia masuk kursus perkahwinan, pergi masuk dengar dia lena, mai dapat sijil perkahwinan. No elok sijil. Mai tanya apa pun tak boleh. Ngucap pun tak boleh. Faham? Noh. Hoi, orang dulu nak menikah jumpa Tok Qadhi. Dia tanya kita orang, dia tanya zaman saya dah zaman saya kursus perkahwinan. Hak zaman sebelum saya. Abang saya ni. Kerana dia pun nak menikah pergi jumpa Tok Qadhi, dia tanya betul lah. Dia tanya lohak masuk pukul berapa kalau rukun sembahyang. Tanya ni. Kena buat macam tu. Baru dia peluh baru dia belajar. Rasa saya kena buat macam tu noh. Bagi dia tahu tak. Mak juga Tembala tunggu Dia pun tahu. Oh tu. Oi, dahsyat lah. Baguslah. Tapi saya ni tak mau menyeksa orang. Dia pun tahu. Boleh tak boleh, memang boleh nikah dah. Itu syarat dia. Dia pun tahu. Jadi bahagian pertama ilahiyat tentang ketuhanan. Tentang ilah, tentang Allah. Kita dah sebut la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah tu dia ada nafi. Mana nafi? La. Tiada. Ilaha, Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada hakikat ketuhanan. Dia bukan la ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Dia bukan menafi berhala, tokong lah, bukan menafi benar tu dah. Itu menafi benar yang ada. Menafi benar yang ada tidak usah. Dia menafi benda hakikat ketuhanan. Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, iaitu Tuhan yang sebenar pada hakikat ketuhanan. Illallah, malaikat Allah. Kalau orang kata dia menafikan berhala tokoh, itu salah. Jadi la tu nafi, ilaha tu manfi, benda yang dinafi. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, Tuhan yang hakikat ketuhanan, illallah, kecuali Allah, diisbat balik. Macam kita katalah, tidak ada dalam surau ni malaikat Ali. Berasa kejap tak? Berasa kuat tak? Dalam surau ni tak ada siapa-siapa kecuali Ali saja. Kita faham orang yang tak ada, Ali seorang yang ada. Itu kemahlah. Kalau kita kata dalam surau ni ada Ali, mungkin orang lain ada. Sebab dia tak nafi tadi. Dalam surau ni ada Ali, mungkin orang lain ada. Tapi yang ni nafi. Tidak ada dalam surau ni malaikat Ali seorang saja. Jadi orang lain tak ada lah. Kita panggil nafi dan isbat. Sebab itulah zikir yang afdal apa dia? Zikir la ilaha illallah. Afdal zikri la ilaha illallah. Sebab itu disebut dalam mata Ummul Barahim, orang yang sebut penama la ilaha illallah hatta yamtazija, sehingga bercampurnya darah dengan daging. Maksudnya kalimah la ilaha illallah tu kena sebati dalam tubuh badan kita ni. Zikir sungguh-sungguh. Zikir yang afdal la ilaha illallah. Mungkin 300 kali, 400 kali, kena banyak zikir. Orang yang banyak zikir ni, roh dia keluar cepat, keluar tak sakit, dia keluar kenyang, aman, damai, tenang.
Dalam syurga pun dia mendapat benda-benda yang mewah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zikir. Sebab itulah orang yang susah nak mati, lambat nak mati, tengok pun kesian. Air keluar dia punya buih-buih di mulut, tengok kesian. Kita baca surah Ar-Ra'd tu. Memang disebut dalam hadis-hadis orang yang baca surah Ar-Ra'd pada awal sampai habis, tamatnya dia baca surah Ar-Ra'd tu, roh orang tu pun keluar elok. Rupanya surah Ar-Ra'd tu ni untuk nak mudah keluar roh. Yasin tanzil rahmah, untuk nak menurunkan rahmat pun sama juga, untuk nak memudahkan keluar roh. Kemudian pengarang kata awal barang yang wajib itu, awal barang yang wajib itu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, tidak sah amal ibadat kita kecuali sesudah kita kenal Allah, merujuk hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bagi sah amal ibadat kita pun kena kenal Allah dulu. Siapa kita sembah? Ni duk rajin lah semayang, rajin tu bagus, tapi tanya kenal Allah pun tak kenal, kan? Permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil. Akil ni orang yang berakal. Kalau dia orang tu beranak, dia buta, dia pekak, dia tuli, semua lengkap. Sebelum memayyiz, dia pekak, dia tuli, dia buta, maka dia tu tak wajib apa langsung. Dia panggil ahli fitrah. Tak kena seksa. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun terputusnya nabi-nabi dan rasul. Dalam 600 tahun tu tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Ajaran Nabi Ibrahim lama kelamaan telah hilang, diselewen dan telah hilang. Jadi manusia yang lahir antara zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad tu tak ada nabi dan tak ada rasul, depa tu meninggal nak kira macam mana? Nak masuk neraka ke? Masuk syurga. Tapi dia ahli fitrah. Tak ada dapat seruan. Dia nak masuk syurga, dia mesti dia datangnya seruan. Jadi ahli fitrah ni dia nak masuk syurga mana? Dia masuk syurga, mesti syurga tu syurga yang bentuk nikmat, syurga pembalasan dengan apa yang dia buat di dunia ni, amal soleh. Tapi ahli fitrah ni dia tak buat amal soleh. Tak buat amal soleh. Bila tak buat amal soleh, dia nak mana masuk syurga nikmat macam mana? Dia amal tak ada. Jawapan dia masuk syurga juga, tapi syurga ikhtisas, syurga yang khusus, yang bukan nikmat. Syurga juga, tapi syurga bukan syurga bentuk nikmat, syurga yang tidak ada seksa. Itu lah. Macam orang beriman hari ini, dia mati, dia masuk syurga nikmat. Nikmat bidadari, mahligai, buah. Sebab hak tu dijanji oleh Allah semasa kita buat di dunia ni. Tapi ahli fitrah ni, dia nak masuk syurga nikmat, adakah boleh? Sebab dia tak buat amalan. Memang dia masuk syurga, tapi bukan syurga nikmat. Syurga di sebelah dalam kitab Kifayatul Awam, ahli fitrah masuk syurga juga, tapi syurga ikhtisas, syurga yang khusus, bukan syurga nikmat. Tak apalah, janji tak kena seksa. Tak kena seksa. Itu akil. Akil ni orang yang berakal lah. Orang yang akal dia waras,
maka dia wajib mengenal Allah. Lagi baligh. Baligh ni yang sampai umur 9 tahun, 15 tahun, tu dia panggil baligh, ataupun dia panggil mukallaf. Mukallafun, daripada kallafa yukallifu, mukallaf yang dibebani. Mukallaf ni yang dibebani hukum hakam kepada dia. Sampai 15 dia baligh, mimpi, maka dia wajib semayang. Tak semayang berdosa. Muru auladakum bisab'i, suruh anak kamu semayang ketika mereka umur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun suruh semayang. Dek semayang tu. 7 tahun dah satu noh. Pergi semayang tu. Suruh. Wadribuhum bi'ashrin, pukul dia ketika umur 10 tahun. Tak mas semayang, ambil orang pukul. Dia kena sekali ya. Dia tak buat dah. Dia semayang lah. Ni besar baru nak suruh. Dia nak tibai dia tibai kita balik. Awak puak tak tibai yang kecil-kecil dulu. Besar baru nak tibai. Dia tibai kita balik. Mai tingkatan 5 baru nak suruh tutup aurat pakai gitu tu. Dia besar baru suruh. Awak makcik kau tak suruh cik, kesian kat dia panas. Kecil lagi baru darjah 2, 3, biar pergi dululah. Tak puas ambil. Sampai 15 baru dia nak suruh. Adakah dia nak? Dia tak nak lah. Dia melawan berapi. Suruh umur 6 tahun, umur pasti 6 tahun suruh tutup. Walaupun dia tak tahu apa, suruh. Sebab apabila dia biasa macam tu sampai besar, dia tak akan buang lah. Ni besar baru nak suruh. Jadi kita sambung semula lah. Kita baca balik. Awal barang yang wajib itu mengenal Allah. Wallahu a'lam. Auzubillah.